أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نحمدك ربنا ونستعين به ونستفتح بالذي هو خير، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. Pertama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi syukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana masih lagi diberi kesempatan pada pagi ini untuk sama-sama kita melihat satu tajuk yang begitu penting bagi kita sebagai seorang Islam, khususnya pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abadihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Yang dihormati para pegawai daripada Iris Cawangan Kelantan, tuan-tuan saudari yang dihormati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rasa amat bertuah kerana kita dilahirkan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasaskan kepada ayat Al-Quran yang saya baca tadi, yang merupakan satu tajuk asas khusus untuk kita melihat yang berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj, iaitu Subhanalladzi asra bi'abadihi laylan. Maha suci Allah, Tuhan yang perjalankan hamba-Nya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermula daripada mana? Daripada Masjidil Haram, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna, sehinggalah kepada Masjidil Aqsa di Palestin. Dan sepanjang perjalanan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi alladzi barakna hawlahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keberkatan sepanjang perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat linuriyahu min ayatina, untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan saudari yang dihormati sekalian, perkara asas yang saya nak bincangkan di sini ialah 2-3 perkara yang berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj. Yang pertama sekali ialah barakna. Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, barakna, kami memberi keberkatan haulihi, sekeliling. Apa yang tuan-tuan faham tentang barakna ini? Berkat ni kalau dalam kalau orang kampung ya, biasanya dia suka panggil berkat, ataupun setengah-setengah negeri itu biasanya kalau kita balik daripada kenduri, dia akan bagi buah tangan. Buah tangan itu yang kita panggil sebagai berkat, ataupun dengan kata lain dipanggil sebagai ziyadatul khair, bertambah kebaikan, ataupun kita panggil juga ialah sesuatu yang sikit tetapi kita rasa banyak, itu berkat. Tak? Ataupun suatu kerja yang kita rasa susah, tak? Tetapi oleh kerana berkat, susah dia akan jadi senang. Ataupun suatu pekerjaan yang sempit, akhirnya kita boleh melaksanakan dengan baiklah, dengan rasa dada yang lapang dan sebagainya. Dan berkat ni dia banyak tempat. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok, berkat ni banyak tempat lah.
Satu yang saya nak bincang sini beberapa perkara lah. Satu, berkat pada tempat lah. Berkat pada tempat ni biasanya pada tempat sekeliling. Sebagai contoh, dalam masjid, dalam surau, ataupun di majlis-majlis ilmu macam ni. Maksudnya kita duduk dalam majlis ilmu macam ni ialah duduk dalam majlis berkat. Sebab majlis berkat ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah bersabda, kelebihan yang kita duduk dalam majlis begini, nazalat alaihimus sakinah, Allah Ta'ala akan turunkan ketenangan dalam jiwa kita. Dan ketenangan ni bukan suatu benda yang boleh kita beli, tak ada jual di pasar dan sebagainya. Dan orang tu tak semestinya dia kaya, dia tenang, tidak. Walaupun dia harta yang banyak, tetapi tidak semestinya dia tenang. Begitu juga katakanlah dia ada anak banyak. Setengah orang tu kata, anak banyak boleh mendatangkan ketenangan. Tidak semestinya. Ketenangan itu tidak semestinya anak yang banyak ataupun harta yang banyak. Sebab ketenangan itu satu pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya kata tempat yang tenang ialah dalam masjid lah. Dalam masjid, tempat-tempat dan tempat-tempat orang alim, itu adalah dipanggil sebagai tempat yang berkat. Dan cuba tuan-tuan fikirlah, sebagai contoh, kalau pagi tadi nama apa tu, subuh pagi tadi bangun jam berapa? 6.30. 6.30. Okey, kalau si nama apa, si jam berapa biasanya? Lebih kurang 6.30. Okey, saya sendiri pun kadang-kadang tak boleh juga nak bangun awal. Kita tak boleh nak bangun awal. Kadang-kadang pukul dekat-dekat nak subuh, kadang-kadang tak. Sekarang ni subuh hampir 6.17, 6.18 saat-saat waktu orang kata dekat-dekat orang nak azan baru bangun. Sebab apa? Sebab tuan-tuan, kalau kita lihat, apa kalau kita duduk di Madinah sebagai contoh kan, kalau kita pergi di Madinah, di di Madinah ke Masjidil Haram ke, pukul 2.30 tu orang dah penuh, berpusu-pusu dah 2.30 pagi. Contohnya kita ingat pukul 2.30 pagi tu kita orang nombor satu, sebab kita duduk di Malaysia ni pukul 6, pukul 5 kita bangun, kita rasakan kita orang yang paling awal. Tapi apabila kita pergi di Madinah ataupun kita pergi di Mekah dan sebagainya, pukul 2.30 kita pergi orang dah ramai dah. Sebab apa tu tuan-tuan? Sebab itu adalah tempat yang berkat. Apabila tempat yang berkat, kita nak buat suatu ibadat ni dia lebih senang. Tak ada orang paksa pun. Kadang-kadang jiwa kita sendiri yang mendorong untuk kita lebih berminat dalam ibadat. Untuk kita lebih orang kata untuk meningkatkan ibadat kita. Dan tuan-tuan, kalau kita lihat sebagai contohlah, kalau kita tengok isteri, contohnya isteri seorang yang soleh, contohnya bangun pagi, pukul 4 dah bangun sembahyang tahajud dan sebagainya. Kalau bangun pagi dia, kita tak berasa heran mana. Ataupun kita tengok mungkin dalam keluarga dia ada anak seorang yang bangun sembahyang tahajud dan sebagainya. Ataupun suami dia, mungkin dalam keluarga dia tu ada seorang atau dua. Tapi yang kita rasa pelik dan yang kita kata aneh, kalau ada satu keluarga tu semua bangun sembahyang tahajud. Bangun sembahyang tahajud, itulah yang dikatakan sebagai satu keberkatan dalam hidup dia. Dan saya teringatlah ulama Islam di Mesir menceritakan, iaitu Abdul Wahab Sa'urani telah menceritakan, ini seorang tok guru tasawuf. Kalau tuan-tuan tengok bagaimana beliau ingin melihat sebuah penduduk di penduduk Badui, beliau ingin turun ke lapangan nak tengok macam mana situasi keadaan penduduk Badui. Dia tengok satu kampung itu, apabila dia bangun pagi pukul 2 pagi, dia bangun nak ambil sembahyang di perigi, di sumur lah. Nak ambil sembahyang di perigi. Waktu tu dia rasa satu keanehan, satu keajaiban bagi dia apabila dia tengok setiap kemah yang ada waktu itu, lampunya nyala ataupun semua dah pasang pelita dan sebagainya. Sudah bangun pukul 2 pagi. Dan dia kata, demi Allah, dia kata, sesungguhnya apa? Kampung ini mendapat berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ceritanya situasi berkat ini apabila kita dapat jalankan dalam keluarga kita,
kalau kita seorang mungkin agak mustahil lah. Kalau kita, satu keluarga kita, satu kampung, satu masyarakat, itu membuktikan kepada kita bahawa masyarakat itu adalah masyarakat yang berkat. Ya, tuan-puan yang dikasihi sekalian, kalau itu tempat. Yang kedua yang saya nak tengok di sini, nak bincang di sini ialah berkat dari segi rezeki. Rezeki kita sekarang ni kadang-kadang kita gaji beribu, gaji berpuluh ribu, tapi tak cukup. Ini banyak situasi yang berlaku lah. Tak cukup dengan keuangan yang ada. Mungkin gaji 10,000 sebagai contoh suami isteri. Suami 10,000, isteri 10,000. Okey, bayar kereta, rumah cukup bulan. Dengan orang duduk di kampung gaji 200-300 sebagai contoh, ataupun dengan orang yang kerja kampung lagi banyak duit orang kerja kampung. Semua dah habis. Semua dah habis, maksudnya rezeki daripada gaji-gaji yang dia perolehi. Ataupun tuan-puan, yang saya nak cerita di sini ialah sebagai contoh lah. Sebab itulah rezeki yang kita perolehi ni, kita nak rezeki yang berkat. Kita nak rezeki yang berkat. Sebab itulah kita dah baca dalam sebagai contoh pagi tadi dah. Kita setiap kali bacaan kunut, wa barikli fima a'tai. Ya Allah, berkatilah setiap apa yang engkau berikan kepada kami. Itu yang kita doa kepada Allah setiap pagi. Setiap pagi kita berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kurniakan rezeki yang berkat kepada kita. Saya nak bagi satu contoh lah. Bukan ini sebagai satu kalau puan-puan tengok, katakanlah dalam keluarga kita kita nampak kita nak sedikit, bukan sedikit perbezaan lah. Okey, saya ada contohnya RM100. Okey, dengan RM100 tu mungkin saya bawa pergi anak-anak saya makan KFC. Berbanding dengan, okey, saya ada RM100 juga, tapi dengan RM100 tu saya sempat contohnya pagi tadi singgah sembahyang subuh, saya sempat masuk RM10. Ataupun saya sempat jumpa dengan orang, saya bagi sedekah dengan orang. Okey, jangka masa yang sama juga saya sempat belanja dengan anak-anak saya. Dengan RM100 tu, bukan saja saya khusus untuk belanja anak-anak, tapi dengan RM100 itu juga saya bagi, dapat saya sedekah, dan jangka masa yang sama juga saya dapat membantu orang. Maksudnya yang RM100 yang awal saya belanja tadi berbanding dengan RM100 yang saya dapat masukkan dalam tabung masjid dan sebagainya. Saya rasa yang RM100 ini lebih mulia lagi berbanding dengan RM100 yang mungkin saya beli KFC itu sajalah sekadar. Begitu juga kalau tuan tengoklah bagaimana saya bawa satu cerita daripada Sahih Bukhari. Ini sedikit perbincangan di antara langit. Seorang sahabat, apabila dia lalu satu kawasan, dia dengar satu perbincangan di antara langit. Langit mengenai dengan percakapan suara di langit. Dia dengar macam mana? Dengar mengenai hujan ni nak turun di kawasan mana. Hujan ni, sebab itulah macam kalau pagi tadi, hujan yang turun ialah satu keberkatan sebenarnya. Hujan yang turun kepada kita itu satu keberkatan dalam hidup kita. Perbincangan di antara langit, hujan ni nak turun ke sebelah mana? Tiba-tiba ada suatu suara yang mengatakan bahawa hujan ada satu tempat, ada satu kawasan di hujung sana, kampung sana, ada seorang orang soleh yang hidup lah, yang bercucuk tanah sana. Tiba-tiba awan itu bergerak ke arah kampung tersebut. Lelaki yang dengar perbincangan langit tadi terus mengejar ke arah awan itulah, sehinggalah hujan itu turun dan sampailah di kampung itu. Dan lelaki ini berusaha untuk bertanyakan kepada salah seorang penduduk kampung itu, kenapa hujan pergi turun di kebun dia. Kenapa hujan daripada satu lokasi lain, hujan ni kan kita tengok kadang-kadang di Tanah Merah tak hujan, Kota Baru hujan ataupun walaupun di sebuah kampung yang berhampiran, sebagai contoh di sebelah, walaupun bersebelahan, tapi mungkin ada yang tak kena, ada air hujan tak turun. Begitu juga dengan kampung.
dengan situasi yang ia berlaku kepada dalam Sahih Bukhari ini, menceritakan bagaimana hujan itu berlaku di suatu tempat, lalu hamba Allah ni kejar, tanya tempat yang hujan itu turun. Tiba-tiba nampak satu kebun tu ada seorang hamba Allah yang sedang bercucuk tanam situ. Dia tanya kepada hamba Allah itu, apakah istimewanya? Apakah amalan yang kamu lakukan sehingga hujan ini turun di kawasan kamu? Hamba Allah ni menceritakan macam mana? Hamba Allah kata, dia ada harta, maksudnya cucuk tanam dia yang dia usahakan tanaman ini, dia bagi kepada 1/3 untuk proses, contohnya untuk pembajaan, untuk pekerja dan sebagainya. Dapat hasil lah, maksudnya dapatan hasil daripada jualan tu 1/3 dia digunakan untuk baja, untuk gaji pekerja dan sebagainya. 1/3 lagi dia guna untuk ahli keluarga dia, untuk makan minum ahli keluarga, dan 1/3 lagi ialah dia gunakan untuk sedekah. Jadi tuan-puan, kalau kita tengok ini yang berlaku. Tapi kita hari ni kalau 1/10 okey dah, daripada sedekah, daripada gaji kita, daripada duit kita, contohnya daripada pendapatan kita, kita ambil 1/10 okey dah. Okey, kalau 10,000 berapa? 10,000. Contohnya ambil 1/10. Bukanlah kata kita ambil kalau daripada RM10 ambil RM1. Umpama macam tu lah. Daripada RM10 ambil, bukan, tak perlu katalah ambil 1/3. 1/3 mungkin RM3 lebih, contohnya daripada RM10. Jadi dengan kita tengok sahabat-sahabat dulu begitu peka, dan keberkatan ini adalah merupakan sesuatu yang mereka kejar berbanding dengan kita hari ini. Memang kita cakap kita nak berkat, tetapi usaha ke arah itu, usaha ke arah berkat tu tak ada. Kita nak berkat, harta kita nak berkat, kehidupan kita nak berkat, tapi apa yang kita buat ke arah tu? Ini sebagai contoh dalam harta kita lah. Contoh dalam harta kita, kita belanja. Kita belanja untuk, sekarang ni kita dah banyak lah. Kita tengok di luar-luar sana, ramai saudara-saudara kita yang amat memerlukan. Memerlukan sumbangan daripada kita. Khususnya, kalau kita prihatin lah kepada sahabat-sahabat kita di luar sana, kita boleh menderma, boleh menyumbangkan, dan hasil daripada pendapatan kita itulah ada keberkatan. Sebab itulah orang kata dalam bab zakat, sebenarnya zakat tu adalah ada hak orang lain. Sebab tu umpama kalau umpama kita tak keluar zakat, umpama seperti buah apple ataupun buah limau, satu kotak tu ada satu yang buruk di sana. Dia zakat ni umpama hak orang duduk dalam kita. Jadi apabila kita tak keluar, akhirnya harta kita lama-lama dia akan jadi rosaklah, harta kita yang bersih. Oleh kerana kita tak keluar zakat, kita tak membantu sama orang Islam, akhirnya harta kita tu akan jadi rosak. Supaya buat macam buah limau tadi, akhirnya buah limau tu daripada sebiji merebak, akhirnya akan jadi rosak. Last sekali tak boleh makan ke semua buah limau tu, akhirnya terpaksa dibuang. Begitu juga dengan harta kita lah. Kalau kita tidak guna jalan yang betul, walaupun dari segi zahir kita nampak bersih, tetapi pada asasnya harta kita masih lagi mempunyai hak orang lain. Tuan-puan yang dikasihi sekalian lah, yang kedua saya nampak berkat. Yang seterusnya kita tengok berkat dari segi masa. Saya cuba tengok berkat dari segi masa. Sebab itulah Nabi selalu berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ini maksudnya keberkatan tu biasanya di waktu pagi. Sebab itulah kadang-kadang kalau orang tua kita pun, kalau anak-anak bangun lewat, cukup marah. Anak-anak bangun lewat. Kadang-kadang saya sendiri pun, kalau mak saya memang cukup peka. Kalau bangun lewat, walaupun kita dah solat subuh, kita tidur balik, tetapi kalau kita bangun lewat, mak ayah kita memang cukup marah. Sebab orang kata kena ambil juga sebagai satu pedoman, ataupun walaupun ini sebagai petua ataupun sebagai adat, tetapi bangun pagi itu adalah umpama orang kata membuka pintu rezeki. Sebab itulah kalau tengok kepada berasaskan kepada Nabi sebut Allahumma barik li ummati
fi bukuriha ini membuktikan bahawa waktu pagi itu adalah sesuatu yang baik untuk kita memulakan suatu pekerjaan. Tapi kita di Malaysia ni mungkin berbeza sedikit lah. Bukan beza sedikit sebab kita mengubah sendiri. Sebagai contoh, setengah-setengah kedai tu dalam kadang-kadang pukul 9 baru buka kan, 9, 10, kadang-kadang pukul 10 baru buka dah. Situasi tu dia mengubah situasi keadaan. Dan begitulah yang saya nak lihat bagaimana juga keberkatan itu ada pada masa. Pada masa ni sebenarnya kita semua sama masa. Saya ada 24 jam, Humairah ada 24 jam, dan rakan-rakan lain semua ada 24 jam. Tetapi 24 jam seorang tu kadang-kadang contohlah 24 jam seorang tu bagi seorang sebagai contoh, kalau Humairah lah, mungkin Humairah dia 24 jam pagi tadi dia sempat sembahyang subuh berjemaah, lepas tu sempat bersedekah, lepas tu pula sempat membantu pergi tolong. Sekarang ni pukul dah, sehinggalah orang kata petang sekarang pula membantu orang bagi makanan kepada rakan-rakan dah. Lepas tu malam pula sempat lagi masa untuk keluarga dan sebagainya. Ada satu hamba Allah ni sebagai contoh dah, dia 24 jam juga, pagi sampai ke petang tak ada benda yang dia buat. Jadi mungkin dia tidur ataupun bangun sekejap tidur, pergi jalan, pergi merakan apa semuanya dah. Banding dengan Humairah yang 24 jam masa dia orang kata terisi. Jadi kita nampak antara dua orang ni yang mana lebih berkat. Tentulah masa Humairah tu lebih berkat. Sebagai contoh lah, kita bagi tengok kalau di kampung lah, saya suka melihat pakcik-pakcik yang di kampung, sebab saya nampak keberkatan tu ada dalam hidup mereka. Sebagai contoh, kita tengok ada kampung saya tu yang biasanya pukul 5.30 tu dia bangun, pukul 5 dia dah bangun masak. Laki suami isteri lah dia, suami isteri. Okey, pukul 5 pagi dia dah bangun masak. Okey, 5 bangun masak, lepas saja masak pukul 5.30 setiap pagi dia akan turun pergi solat berjemaah, solat subuh berjemaah bersama dengan kita lah. Boleh sembahyang jemaah dan sebagainya. Lepas tu dia balik ke rumah dia. Okey, lepas pada tu dia mula buka kedai dia lah. Maksudnya pukul 6.30 tu, dekat pukul 7 dia balik daripada surau. Waktu dia pergi ke surau tu, biasanya dia sedekah lah. Kita nampak dia bawa bagi duit RM5 atau RM10, dia sedekah. Dia sedekah duit, lepas tu balik daripada surau. Begitu juga dengan suami dia lah. Suami dia pun bawa duit, sedekah di surau. Isteri dia sedekah juga. Balik di rumah, buka kedai mungkin dalam pukul 6.30, hampir pukul 7 tu dia buka. Dalam pukul 8 tu dia tutup dah, sebab orang dah habis dah menjual apa, boleh pun pendapatan dan 200-300 dah. Okey, lepas pada tu biasalah kita tengok isteri dia tu rehat sekejap. Lepas tu suami dia akan pergi ke kedai lah, akan beli mungkin beli ayam dan sebagainya, persediaan untuk esok. Okey, lepas pada tu balik apa semua, duduk rehat sekejap, bersih, isteri dia bersih ayam dan sebagainya. Suami pun mungkin rehat ketiga, boleh qailullah lagi dah. Kita tengok pukul 1 orang azam zuhur, dia pergi pula sembahyang zuhur bersama dengan kita. Okey, sembahyang zuhur, jangka masa dia pergi tu kita nampak dia sedekah pula dah. Sedekah balik seperti biasalah. Okey, balik petang biasanya kalau dia ada ruang masa, dia akan pergi ke kebun dan sebagainya. Kalau tak ada, dia akan balik duduk bersama. Sampailah waktu malam maghrib, setiap kali kuliah dia akan ada bersama dengan kita. Apabila kita mengajar, dia ada bersama dengan kita. Dan setiap kali dia pergi, dia keluar daripada masjid dan surau tu, dia sedekah. Tak? Kita nampak di sinilah yang saya nampak. Okey, dalam tempoh berapa tahun, kita tengok dengan keuangan dia tu, dia kumpul dan sebagainya, tempoh berapa tahun, dia daftar haji, akhirnya boleh pergi buat haji. Tak? Balik daripada haji, dan kita tengok, dan kita buat satu perbandingan lah. Kita nampak keberkatan ada dalam hidup dia. Satu kumpulan, kita nampak lah satu kumpulan, contohnya orang tu bekerja di Kuala Lumpur dan sebagainya tak? Gaji mungkin sebagaimana saya sebut dah 5-6 ribu, tapi pergi ke masjid macam itulah sekali-sekala bubuh dah.
sekali-sekala tak pergi masjid, tak. Berbanding dengan pakcik yang di kampung tadi, setiap waktu ada di tempat masjid. Tak, maksudnya setiap waktu dia boleh bersedekah, tak, RM5 dan sebagainya. Kalau ada tabung, kalau ada orang minta bantuan, dia lah biasanya akan bagi RM50. Banding dengan orang yang saya cerita tadi, seorang tu gajinya banyak, RM5,000 tak. Tetapi pergi masjid kita nampak sekali-sekala, tak. Lepas tu pula waktu pergi sedekah, dia pun dalam situasi yang apa ni, setiap kali dia melakukannya tidak sama dengan sebagaimana yang apa ni, yang berlaku kepada pakcik itu tadi.